selamat sejahtera. Okey, hari ni kita sambung lagi contoh 44 dalam coding Java pula. Kalau kamu tengok di sini, cikgu dah type sama macam dalam buku teks kamu. Cumanya cikgu ada tambah coding ni. Kenapa kena ada coding ni? Sebab kita ada coding untuk menerima input daripada pengguna. Ni scanner new scanner system in. Dalam buku teks kamu tak ada ayat ni. Ayat di atas ni, import Java utility scanner. Jadi kita kena type benda ni. Okey, yang seterusnya di sini pun sama. Kalau dalam buku teks kamu dia cuma declare begini saja. Double sum. Ini nanti akan jadi masalah. Kenapa? Sebab di sini ada operasi sum akan ditambah dengan nombor. Sum akan ditambah dengan nombor. Jadi sum kita mesti declare. Kena set apa nilai umpukan lah dalam sum ni. Sum ni jumlah, jadi kita kena set dia sebagai kosong. Okey, seterusnya lain daripada tu semua sama seperti apa yang ada dalam buku teks kamu. Sekarang kita cuba run. Okey, bila kita run, kita boleh nampak di sini tak ada paparan apa-apa pun. Kenapa? Sebab dalam coding ni memang tak ada paparan pun yang meminta pengguna memasukkan 5 nombor. Memang tak ada. Jadi pandai-pandai sendirilah pengguna tu masukkan 6 contohnya, kemudian 7, kemudian 9, kemudian nombor 3, kemudian nombor 6, dan tekan enter. Jadi inilah paparan yang kita akan nampak. The total is 31.0. Kenapa ada point kosong ni? Sebab sum ni kalau tengok balik data type dia apa? Double. Data type dia double. Okey, jadi kalau kita nak lebih mesra pengguna, kita boleh masukkan ayat coding system out print line ni, meminta pengguna memasukkan nombor. Okey, di sini cikgu ada tambah lagi ayat coding di sini. System out print line sila masukkan 5 nombor. Sebab apa? Sebab kita nak bagi nampak lebih mesra pengguna. Jadi kita cuba run dan tengok apa paparan yang akan keluar. Ini paparan yang akan nampak. Jadi sekurang-kurangnya kalau pengguna ni pengguna akan faham lah. Kena masukkan 5 nombor. 6 contohnya, kemudian 7, kemudian 3, kemudian 9, kemudian 6. Okey, ini apa dia. Okey, katakanlah pengguna memasukkan nombor lain pula. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Jadi dapatlah total 10. Okey, ini semakan meja untuk contoh 44. Cikgu akan cuba terangkanlah sebaik mungkin supaya kamu dapat fahamlah apa yang berlaku dalam contoh 44 ni. Kita tengok mula. Okey, di sini ada nombor, ada sum. Boleh ubah nombor pun boleh ubah sum. Di sini ada operasi sum tambah dengan nombor. Di sini ada operasi counter tambah 1 dan juga nilai counter yang terbaru. Ini semua berada di dalam gelong tu tadi. Kemudian di sini ada while, di mana syarat ni akan dicek, akan disemak sama ada masih benar atau tidak, dan ini pula ialah paparan yang pengguna akan nampak. Okey. Kalau tengok dalam coding kamu ni, public class contoh 44, public static void main string argument. Okey, di sini ada pun boleh ubah nombor. Nombor ni ialah input daripada pengguna. Pengguna akan masukkan 5 digit lah.
5 nombor, 6, 7, 9, 3, 6. Kita tengok, kita ikut sama macam dalam buku teks kamu lah. Okey, ini pula sum, pemboleh ubah sum. Di dalam sum ni kita umpukkan nilai kosong. Sum sama dengan kosong. Kemudian di sini bila berlaku operasi, pengguna dah masukkan nombor 6. Jadi operasi sum tambah nombor akan berjalan lah. Jadi kosong tambah 6 dapat 6. Jadi nilai terkini sum ialah 6. Kemudian dalam masa yang sama, operasi counter tambah 1 juga akan berlaku. Counter ni telah diset sebagai 1, diumpukkan nilai 1. Jadi 1 tambah 1 dapat 2. Jadi counter, nilai terkini counter ialah 2. Okay, kemudian barulah ke while. Di while ni dia akan cek syarat adakah 2 kecil atau sama dengan 5. Iyalah, 2 kecil daripada 5. Jadi dia akan masuk lagi sekali ke do yang seterusnya. Pengguna masukkan nombor 7 pula. 7 ditambah dengan 6. 6 ni datang daripada mana? 6 ni ialah nilai terkini bagi sum. Sum tadi kan dah bertambah tadi. Jadi di sini ada operasi seterusnya, sum tambah dengan nombor. Jadi 7 tambah dengan 6 dapat berapa? Dapat 13. Jadi ini nilai terkini sum. Kemudian kita kena jalankan juga operasi counter tambah 1. Nilai counter ialah 2, terkini tadi. Jadi 2 tambah dengan 1 dapat 3. Jadi nilai terkini counter ialah 3. Kemudian di sini di while ni akan dicek adakah 3 kecil atau sama dengan 5. Ya. Okey, bila ya, lagi sekali ulangan do while. Pengguna masukkan nombor yang ketiga. Pengguna masukkan nombor 9. Jadi ini pula nilai sum yang terbaru tadi. Yang terkini tadi 13 kan? Jadi 9 tambah dengan 13. Dapatlah 22. Jadi ini nilai terkini sum 22. Jadi di sini pula counter tambah 1. Counter tadi dah jadi 3. Jadi 3 tambah 1 dapat 4. Jadi nilai terkini bagi counter ialah 4. Kemudian bila masuk ke while ni, dia akan semak syarat ni. Adakah 4 kecil atau sama dengan 5? Jawapan dia ya. Berulang lagi. Pengguna masukkan angka seterusnya, nombor 3. Okay, jadi 3 ditambah dengan nilai terkini sum. Sum tadi dah jadi 22. Jadi 3 tambah 22 dapat 25. Sini kan ada operasi kan, sum tambah nombor kan. Jadi 25. Jadi operasi ni pun sama juga, counter ditambah dengan 1. Nilai counter tadi ialah 4 kan yang terkini. Jadi 4 tambah 1 jadi 5. Jadi nilai terkini counter sekarang ialah 5. Adakah 5? Dia akan cek lah dekat while ni, semak. Adakah 5 kecil atau sama dengan 5? 5 kecil atau sama dengan 5. Sama lah kan dengan 5. Jadi ya. Lagi sekali. Pengguna masukkan nombor yang terakhir. Pengguna kena masukkan 5 nombor tadi kan. Dia masuk angka 6. Jadi 6 ditambah dengan sum tadi. Sum yang terkini ialah 25. Jadi 6 tambah 25 dapat 31. Ini nilai terkini bagi sum 31. Kemudian ada lagi operasi counter tambah 1. Jadi counter tadi 5. 5 ditambah dengan 1. Jadi sekarang counter terkini ialah 6. Jadi bila sampai ke while, dia akan semak adakah 6 kecil atau sama dengan 5. Jawapan dia ialah tidak. Jadi struktur kawalan ni akan berhenti dan akan menunjukkan paparan. Paparan sum yang terakhir akan dipapar setelah syarat while menjadi tidak benar, dan dia akan panggil semula sum punya nilai. Apa nilai sum yang terakhir tadi? 31. Jadi keluarlah paparan seperti ini. The total is 31.0.